Tingkat yang paling bawah sekali, orang ni jenis puasa sebab terpaksa. Sama ada mak dia paksa, bapak dia paksa, isteri dia paksa, suami dia paksa, ataupun guru dia paksa. Ini peringkat bawah sekali. Kalau tak paksa, dia tak buat. Dapat pahala tak? Dapat juga. Kemudian tingkat yang bawah, puasa umum, yakni dia puasa, tapi dia cuma jaga dua benda, iaitu tak makan, tak minum. Lain daripada itu, cakap dia tak jaga, pendengaran dia tak jaga, penglihatan dia tak jaga, langkah kaki dia ke mana-mana dia tak jaga, tangan dia buat apa-apa dia tak jaga. Dia jaga tak makan, tak minum saja. Dapat pahala tak? Dapat juga. Tapi peringkat bawah. Puasa tingkat sederhana, ini dinamakan puasa khusus, iaitu orang-orang yang selain daripada dia menjaga tak makan, tak minum, dia juga jaga mata dia daripada melihat benda-benda yang tak dibenarkan. Dia juga jaga telinga dia daripada mendengar benda-benda yang tak elok. Dia jaga mulut dia daripada bercakap benda-benda yang tak elok. Jadi anggota-anggota badan dia semua dia jaga, selain daripada makan dan minum. Apakah puasa peringkat tertinggi? Ini orang-orang yang berpuasa memang sebab dia suka puasa, dia memang cintakan puasa kerana cintakan Allah. Kerana cintakan puasa, cintakan Allah. Memang dia tak buat dah benda-benda tak elok ni, memang dia tak buat dah. Seterusnya, soal jawab ringkas puasa dan Ramadan. Ini masih dalam ulangan lagi. Mana yang lebih baik antara satu, orang ni dia puasa tapi dia tak sembahyang fardu. Dua, orang ni sembahyang fardu tapi tak puasa. Mana lebih baik? Jawapan dia, orang yang sembahyang fardu tapi tak puasa. Sebab apa? Sembahyang fardu ni lebih utama. Kalau gagal sembahyang fardu, ibadah lain pun dia seolah-olah tak laku juga. Jadi kita ni jahat macam mana pun, sembahyang fardu kena jaga. Mana yang lebih utama antara satu, solat isya berjemaah, dengan dua, solat tarawih berjemaah? Mana yang lebih dituntut? Jawapan dia solat isya berjemaah bagi lelaki. Ini cerita pasal lelaki. Kalau kita ada dua pilihan, nak datang sembahyang isya ke ataupun sembahyang tarawih, datang sembahyang isya. Yang tu dia lagi utama. Begitu juga dengan sembahyang subuh. Antara sembahyang subuh berjemaah dengan sembahyang tarawih berjemaah, mana yang lebih penting? Sembahyang subuh berjemaah. Hadis Nabi dia bagi tahu, siapa yang solat fardu subuh berjemaah, siapa yang solat fardu isya berjemaah, seolah-olah dia sembahyang separuh daripada malam. Kemudian kalau dia sambung pula sembahyang subuh berjemaah, seolah-olah dia sembahyang seluruh malam, bagi orang lelaki. Sedangkan sembahyang tarawih ni kita sembahyang lebih kurang 1 jam ataupun 1 jam setengah. Tak boleh lawan yang seluruh malam punya sembahyang. Hebat lagi sembahyang berjemaah isyak dan subuh. Orang perempuan pula, antara solat fardu berjemaah di masjid ataupun surau dengan solat sendirian di rumah, manakah yang lebih utama? Jawapannya, kalau untuk orang perempuan, yang lebih utama ialah sembahyang di rumah. Sungguh pun dia tak datang sembahyang fardu isya, tapi pahala dia tetap sama. Dia tak dituntut untuk datang solat fardu berjemaah. Tapi kalau nak datang boleh. Itu cerita dah. Nak datang boleh. Mana lebih baik? Sembahyang di rumah lebih baik. Cuma kalau ada pengajian, ada majlis maulid Rasul, ada sembahyang tarawih, ada apa-apa majlis, eloklah datang. Eloklah datang. Kalau tak ada apa-apa, saja nak main sembahyang berjemaah, lebih baik sembahyang di rumah. Puasa, waktu subuh dah masuk, tapi kita belum sempat mandi wajib, boleh tak puasa? Jawapan dia boleh. Walaupun belum mandi wajib, puasalah dulu. Mandi wajib kemudian. Semasa berpuasa, bolehkah suami isteri berpegang, bercium, berpeluk-peluk? Boleh. Asalkan jangan sampai bersubuh. Bolehkah rasa makanan yang kita nak beli ataupun makanan yang kita masak? Jawapan dia boleh. Asalkan jangan kita sengaja telan. Bolehkah kita menerima suntikan, injection, ubat? Jawapan dia boleh. Sebab ubat tu dia masuk melalui rongga yang tidak terbuka. Kalau kita injek melalui mulut, batal lah. Atau melalui hidung, ataupun melalui hubul dan dubul. Melalui liang rumah, dia tak kira rongga terbuka. Boleh injek. Nabi Muhammad, dia mula-mula buka puasa, dia makan apa? Yang pertama, dia akan cari rutab. Rutab ni kurma yang basah.
Kalau tak ada kurma basah, Nabi Muhammad pilihan kedua dia akan cari kurma yang kering. Tak dapat kurma yang kering, dia akan cari air. Itu keutamaan dia. Buah kurma basah, kurma kering, air. Jadi kalau kita buah-buahan lah, buah-buahan kita lah. Kalau tak dapat buah kurma. Kenapa kena mula makan dengan benda yang renyah-renyah, yang lembut-lembut? Memang mengikut sunnah macam tu. Nabi Muhammad ni dia makan buah dulu sebelum makan nasi, makan roti. Sebab apa? Buah-buahan ni dia mudah dikisar. Jadi perut kita ni macam mesin pengisar. Kita pun hidup dah lama, dah 30 tahun, 40 tahun, jadi perut kita punya mesin pun tak apa kuat dah. Start buka puasa, tiba-tiba kita makan nasi, makan daging. Dia terpaksa guna tenaga yang banyak untuk kisar makanan ni. Lama-kelamaan bila kita tua lagi nanti, perut kita pun jadi rosak. Sebab tu kena mula-mula makan tu, sunnahnya makan benda yang lembut-lembut. Kuih, buah-buahan ataupun air. Semasa kita bersahur, makanan ada di mulut, tiba-tiba dengar orang azan ataupun orang ketuk kantung ataupun tabuk. Macam mana makanan dalam mulut tadi boleh telan? Boleh telan. Kalau buang pun tak apa, tapi nak telan pun tak apa. Boleh telan. Walaupun orang dah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh telan. Cuma jangan tambah lagi ya. Yang ada dalam mulut tu boleh telan. Habislah. Tu imbasan untuk kuliah yang lalu.